tajuk mengenai uluhiyah. Uluhiyah. Lawan dia rububiyah. Pasangan dia, bukan lawan dia, pasangan dia rububiyah. Jadi kita mengikut catatan saya ni, kalau yang Jawi punya muka surat 72. Yang Jawi. Yang Rumi saya tak tahu. Oleh itu, sesiapa yang mengerjakan suatu ibadat tadi, sama ada ibadat badaniyah atau ibadat qauliyah, bukan kerana Allah yang Maha Esa, malah adalah kerana lain, maka mereka itu adalah syirik. Itu dia. Menyekutukan Allah. Kalau kita beribadat bukan kerana Allah, maknanya kita sudah menyekutukan Allah. Itu dia. Kalau kita beribadat kerana kawan, maka maknanya kita sudah menyekutukan Allah. Allah itu dengan kawan. Allah itu dengan kawan. Seolah kawan kita tu sekutu Allah. Kita takut dia. Kita segan kepada dia. Itu dia. Mereka itu adalah syirik, menyekutukan Allah, dan Allah tidak mengampunkan dosa orang yang syirik itu. Itu dia. Dosa syirik ni Tuhan tak ampun. Dosa lain insya-Allah Tuhan ampun kalau Tuhan nak ampun. Jadi Tuhan minta tolong Ustaz pada Israel nak cabut nyawa. Itu bukan Tuhan minta tolong. Tuhan bagi tugas. Kalau Tuhan tak ada Israel pun, kalau Tuhan nak bagi mati boleh mati. boleh mati. Tapi saja Tuhan nak mengajar manusia ni, dalam mentadbir mesti ada apa? Mesti ada pegawai-pegawai yang ada ditugaskan. Tuhan ajar kita macam mana. Mentadbir dunia kena ada apa? Kena ada ini, bidang ni. Tuhan dah lantik dah. Bidang ni. Kalau Tuhan tak lantik pun boleh Tuhan tahu. Kalau tak ada malaikat apa? Yang tulis amal kebajikan ni. Malaikat apa? Raqib. Malaikat raqib. Tuhan tahu. Kita buat baik, kita buat jahat, Tuhan tahu. Tak ada malaikat apa? Satu lagi atid. Kalau tak ada malaikat tu pun Tuhan tahu. Kalau tak ada suratan amalan yang ditulis oleh dua malaikat tu pun Tuhan tahu. Tapi saja nak bagi tugas. nak bagi tugas. Tidak, malaikat tak ada tugas. Tidak, malaikat duduk goyang kaki je. Goyang kaki pula. Duduk diam je. Tak boleh kita kata goyang kaki. Dia ada kaki, kita ada kaki. Wallahualam lah. Duduk diam je. Tak ini juga. Bagilah dia tugas. Manusia ada tugas dia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan apa? Untuk menyembah aku, beribadat kepada aku. Adalah tugas. Jin dengan manusia ada tugas, malaikat adalah juga tugas. Takkan tak bagi tugas. Tapi malaikat ni jenis yang taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia buat apa yang Tuhan suruh. Dia tak ingkar. Tak melawan. Manusia ni banyak melawan. Banyak melawan. Surat Tuhan suruh buat gini, dia tak buat. Kena as-salatu khairum minan naum. Dia tarik selimut lagi. Tarik, jaga-jaga tengok. Oh, matahari dah terbit. As-salatu khairum minan naum. Duk dengar je apa? Ni, azan duk panggil. Mayang itu lebih baik daripada tidur. Dia kata aku penat lah. Penat. Penat pasal apa? Adalah semalam tu bantai tidur pukul 9 baru bangun. Itu dia. Pasal penat. Pasal penat. Itu dia. Padahal manusia ni, manusia punya sifat, dia pandai melawan. Pandai melawan. Malaikat tak? Malaikat Israel dia tak pernah lawan. Tepat je waktu dia. Tak pernah ingkar dia. Ada yang paling payah kita nak faham. Satu lagi.
Tuhan itu bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah, bukan di tepi, bukan di bawah. Kalau macam mana nak nampak Tuhan, Ustaz? Kalau nampak Tuhan, tentu Tuhan di depan. Kalau kita tengok macam ni mana Tuhan di sebelah sini, kanan. Kalau kita pusing sini, kita kata mana ada Tuhan di sebelah kiri. Habis kita ada mengaji sifat ni, mengaji tauhid, dia kata Tuhan itu tidak bertempat. Di atas bukan, di bawah bukan, di bawah semua bukan. Jadi jawapannya macam mana? Tapi kita akan lihat Tuhan. kita tetap akan melihat Tuhan di hari kiamat nanti. Ila rabbiha nazirah. Ada ayat. Wujuhu yawma idzin nazirah. Ila rabbiha nazirah. Ada ayat mengatakan gitu. Kita nampak Tuhan. Macam mana cara nampak Tuhan? Kaifiat dia majhul. Kaifiat dia majhul. Kita tak perlu fikirlah yang tu. Kalau fikir sampai bila pun tak akan dapat jawapan dia. Kalau kita ada fikir sampai bila pun tak dapat jawapan dia. Cukuplah kita percaya kita akan lihat Tuhan. Macam mana cara kita lihat? Wallahu alam. Kaifiat dia majhul. Kaifiat dia majhul. Kalau kita ada fikir sampai bila pun tak akan dapat nak fikir. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya muliakan semua ahli-ahli jemaah. Pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita berkenaan dengan tajuk mengenai uluhiyah. Uluhiyah. Lawan dia rububiyah. Pasangan dia bukan lawan dia, pasangan dia rububiyah. Jadi kita mengikut catatan saya ni, kalau yang Jawi punya muka surat 72. Yang Jawi. Yang Rumi saya tak tahu. Yang keempat ya. Wajib dikerjakan. Wajib dikerjakan semua ibadat badaniyah. Ibadat yang dikerjakan oleh anggota badan. Yang Rumi muka surat berapa saya tak tahu. Kalau yang Jawi dia muka surat 72. Baiklah. Ya. Yang keempat ya dah. Wajib dikerjakan semua ibadat badaniyah. Ibadat-ibadat yang dikerjakan oleh anggota badan. Seperti sembahyang, puasa, haji dan lainnya. Dan juga ibadat qauliyah. Ibadat yang dikerjakan oleh lisan. Seperti zikir, beristighfar, bersolawat, tilawatul Quran dan sebagainya. Hanya semata-mata kerana Allah, bukan kerana yang lain. Dia kata, wajib kita mengerjakan ibadat. Sama ada ibadat badaniyah atau ibadat yang berkaitan dengan qauliyah. Ibadat badaniyah ini ialah macam sembahyang, puasa, itu semua badan. Walaupun ada juga, sembahyang pun ada juga qauli. Tapi yang ditumpukan di sini ialah tentang badan, pergerakan kita bergerak, sujud, rokok itu.
Puasa tu memang badan lah. Yang puasa. Puasa. Badan yang menanggung lafaz. Itu dia. Haji pun. Haji ni pun perbuatan juga. Jadi banyak orang pergi haji dia sibuk. Dia apa? Orang tua lah. Kesian kadang-kadang orang tua. Dia tak faham. Jenuhlah menghafal doa. Jenuhlah menghafal doa lepas. Dia pergi mana? Pergi ke kursus haji. Kursus haji tu pula. Dia kata, sampai sini kena baca ni. Sampai sini kena baca ni. Sampai sini kena baca ni. Pening dah. Dia kata, ya Allah susahnya. Aku tak hafal-hafal lagi. Tak apa-apa lagi. Itu dia. Jadi kadang-kadang yang memberi kursus haji itu dia tak bagi tahu yang ni benda-benda ni sunat. Jadi orang dengar kena buat. Orang tua-tua kalau kata kena buat tu wajib lah tu. Kadang-kadang yang menyampaikan tu dia tak boleh lupa nak bagi tahu yang ni benda-benda sunat. Itu dia. Maklumlah dah kursus sebelum tu dah pergi kursus haji, dia ingat dah faham lah dah semua. Dia. Jadi saya tahulah. Sebab nenek saya dulu. Dia punya risau lah, ni tak hafal lagi, yang ni tak hafal lagi, yang ni tak hafal lagi. Kita bagi tahu pun dia tak pakai sebab kita budak-budak. Mana dia nak pakai masa tu, kita budak-budak lagi. Mana dia nak pakai pendapat kita. Kita belajar juga sikit-sikit secara asas dia. Tapi kita bagi tahu dia bukan dia nak pakai. Muhammad dah tahu dah budak lagi. Dia. Dia pun ngafal lah. Teruklah. Itu dia. Padahal ibadat haji tu hanya perbuatan. Yang wajib dia semua perbuatan. Cuma ada aja niat di hati dia saja ada satu. Apa dia? Niat. Niat saja yang melibatkan hati. Yang lain tu semua perbuatan. Ada. Kalau tak baca apa pun sah. Kalau tak baca apa pun sah. Tapi takkan tak baca langsung. Baca bila paling-paling kurang pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ulang sampai dia baca apa? Tawab tu. Baca ulang sampai sekat mana sampai habis. Berapa kali ulang tak tahulah. Doa lah tu. Doa lah tu, minta kebaikan dunia dan akhirat. Apalagi tak doa. Yang lain tu dia punya ni ya, juzuk dia aja yang penting dia kita ibu dia itulah kebaikan dunia dan akhirat, lepas daripada neraka apalagi nak. Baik surga, baik di dunia, baik di akhirat, terlepas pula daripada api neraka ya. 3 tu dah cukup, lebih daripada lebih daripada cukup lah. Baiklah. Yang lain tu puasa. Dan juga ibadat qauliyah, ibadat yang dikerjakan melalui lisan, iaitu berzikir, istighfar, salawat, tilawatil Quran, dan sebagainya. Hanya semata-mata kerana Allah, bukan kerana lainnya. Mana dia? Kita buat ibadat ni semua kerana Allah. Dengan bahasa mudah dah, kita melakukan ibadat ni semuanya kerana Allah, bukan kerana yang lain. Bukan kerana yang lain. Tapi kadang-kadang cakap saja. Nak praktikkan ini satu perkara yang bukan yang mudah. Bukan yang mudah. Maklumlah lintasan di hati ni macam-macam. Lintasan di hati ni macam-macam. Kadang-kadang ni tu dia. Hilang ikhlas tu. Lama-lama kadang-kadang hilang ikhlas tu. Itu dia. Bukan kadang-kadang kita katalah bukan kerana yang lain, tapi kadang-kadang dia terkait juga. Dia terkait jenuh bertepih. Jenuh bertepih. Tak boleh layan, tak boleh layan. Itu dia. Oleh itu, sesiapa yang mengerjakan suatu ibadat tadi, sama ada ibadat badaniyah atau ibadat qauliyah,
bukan kerana Allah yang Maha Esa, malah adalah kerana lain, maka mereka itu adalah syirik. Itu dia. Menyekutukan Allah. Kalau kita beribadat bukan kerana Allah, maknanya kita sudah menyekutukan Allah. Itu dia. Kalau kita beribadat kerana kawan, maka maknanya kita sudah menyekutukan Allah. Allah itu dengan kawan. Allah itu dengan kawan. Seolah kawan kita tu sekutu Allah. Kita takut dia. Kita segan kepada dia. Itu dia. Mereka itu adalah syirik, menyekutukan Allah, dan Allah tidak mengampunkan dosa orang yang syirik itu. Itu dia. Dosa syirik ni Tuhan tak ampun. Dosa lain insya-Allah Tuhan ampun kalau Tuhan nak ampun. Itu dia. Ini ayat dia. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampun dosa orang yang melakukan syirik dengan dia, dan Tuhan akan mengampunkan dosa-dosa yang lain jika Allah kehendaki. Bagi mereka yang Allah kehendakilah. Sesiapa yang mensyirikkan Allah, sesungguh dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Sesat sungguhlah. Sesat yang jauh. Sesat sungguh. Sesat sangat. Itu dia. Bukan sesat sikit-sikit. Ini dia Tuhan kata. Tuhan tak akan ampun dosa syirik ni. Tuhan tak ampun, tapi Tuhan akan ampun. Tuhan akan ampun dosa yang lain bagi mereka yang Tuhan kehendaki, bagi siapa yang Tuhan kehendaki. Dosa siapa yang Tuhan kehendaki ni? Orang yang minta ampun. Orang yang minta ampun, yang bertaubat dengan taubat nasuha. Insya-Allah lah Tuhan ampun. Kalau kita sendiri pun tak mau minta ampun, ya Allah, kita kata buat nak minta ampun tak payahlah. Tuhan innallaha ghafurur rahim. Tuhan itu Maha Pengampun, kita kata. Kita sendiri tak mau minta ampun, tapi kita kata Tuhan itu Maha Pengampun. Tak usah risaulah, Tuhan itu Maha Pengampun. Syadidul iqab kita lupa. Kita lupa lagi ada satu lagi ayat. Syadidul iqab. Allah itu sangat dia keras, dia punya siksaan dia. Jangan lupa tu. Jangan duk ingat apa? Innallaha ghafurur rahim. Kita sendiri tak minta ampun. Tuhan tu. Dia ada juga satu sifat yang lain, syadidul iqab. Itu dia. Inna azabi lasyadid. Tuhan kata, itu dia, azab aku sangat sangat pedih. Itu dia. Kita jangan ingat Tuhan tu innallaha ghafurur rahim. Kita tak minta ampun pun Tuhan ampunkan. Kita kita sendiri pun tak mau nak minta ampun, nak istighfar pun malas. Istighfar pun malas. Macam mana? Nabi yang tak ada dosa tu pun dia istighfar. Ini kan pula yang kita bergelombang dengan dosa. Takkan tak mau minta ampun. Orang lepas sembahyang tu, orang duk istighfar, astagfirullah, dia main tidur. Dia main tidur. Orang Allahu Akbar, orang zikir, dia pun tidur. Kalau tak tidur pun dia terhanggut-hanggut di belakang dia. Dia nak sebut Allahu Akbar pun malas. Nak sebut Allahu Akbar pun malas. Itu dia. Susahlah. Kita ni bukan rajin sangat beribadat. Kalau nak sebut Allahu Akbar pun malas. Allahu Akbar tu zikirlah. Zikirlah tu. Subhanallah. Yang tu. Termasuk kumpulan zikir lah. Baca Quran. Itu termasuk kumpulan zikir. Termasuk zikir. Qauliyah. Qauliyah yang dalam bentuk perkataan. Tapi nak sebut yang itu pun malas. Tak tahulah. Itu dia. Tapi Alhamdulillah ni kena sebut betul-betul. Saya pesan selalu, Alhamdulillah ni kena sebut betul-betul. Banyak orang baca Alhamdulillah tak betul. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Apa Alhamdulillah, Alhamdulillah? Alhamdulillah, sebut betul-betul. Alhamdulillah, Alhamdulillah.
Jangan dia sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah makna dia pun lain. Ya. Kadang-kadang orang yang kita rasa pandai pun rupanya dia pun tak kerti juga. Alhamdulillah juga. Itu dia. Usahlah. Nak sebut bagi habis, sebutlah bagi habis. Alhamdulillah. 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 Kalau nak wasal pun boleh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu tak apalah. Tapi payahlah aku tak reti. Kau tak reti. Tak pandai. Senang pak matikan je lah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini tak reti nak wasal, tak reti. Tak reti nak wasal. Orang baca qul huwallah kalau tak pandai nak wasal tu. Baca bagi mati lah. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Tapi kalau wasal, lain cara baca dia. Macam mana baca dia? Qul huwallahu ahadunillahus samad. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Ahadunillahus samad. Itu kaedah membaca Al-Quran apabila apabila baris dua dipanggil tanwin lah. Bertemu dengan alif lam. Cara membaca dia. Itu dia. Itu cara membaca dia. Jangan baca qul huwallahu ahad Allahus samad. Tak berhenti. Tapi kalau tak berhenti itu bukan wakaf. Kalau wakaf dia kena berhenti. Qul huwallahu ahad, berhenti kejap. Allahus samad. Itu nak baru wakaf. Kalau dia terus, dia kena baca qul huwallahu ahadunillahus samad. Ini membaca, cara membaca macam mana cara baca wasal dengan macam mana cara baca wakaf. Adalah. Kalau tak erti berhenti je lah. Kalau tak erti. Ini orang nak buat, dia pun nak buat. Ada lagi yang pandai lagi. Qul huwallahu ahad dunillahu samad. Itu lagi teruk. Qul huwallahu ahad dunillahu samad. Dah hang berhenti ahad tu, tak payahlah ada dunil lagi dah. Ini orang nak buat, dia nak buat, tapi dia tak tahu cara nak buat. Ada. Orang tu bukan taraf jalan-jalan juga, imam. Tapi bukan imam sini lah. Saya cakap tentang bukan. Bukan saya tipu pula. Bukan imam sini lah. Imam sini tadi saya dengar sedap bacaan. Saya pun kagum bacaan. Yalah. Sesungguhnya firman Allah Ta'ala tersebut jelas menunjukkan bahawa uluhiyah ketuhanan dengan makna yang ijmali, makna menyeluruh, adalah bermakna la ma'budun, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tiada suatu yang wujud yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Allah. La ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. La ma'budun kan, la ma'buda kan. Kita tak boleh. Boleh apa? La ma'buda. Ini ada boleh kah? Ada boleh? Kitab tu ada boleh? Ada boleh tak? Tak ada kan? Habis tu mana tahu la ma'buda? Ada boleh? Tu macam mana dah? Yalah Rumi macam mana boleh tahu la ma'buda?
Dia la ma'budah lah. La nafi lil jinsi, orang Arab kata. la nafi lil jins. La ilaha. Dia punya persamaan dengan la ilaha, bukan la ilahu. Kalau orang mengaji nahwu dipanggil apa? Ni, la nafi lil jinsi. Itu dia. Saya ni walaupun lama tak baca nahwu Arab. Tapi kalau nak kelentong saya tak usahlah. Tahu juga. Walaupun lama tak baca. Tak pernah mengajar nahwu pun. Tamat sekolah. Tamat sekolah mengajar sekolah kebangsaan. Sekolah kebangsaan. Lepas itu tukar sekolah menengah, bukan menengah agama. Menengah apa? Menengah teknik. Teknik. Jadi tak pernah mengajar nahwu pun. Tapi kalau nak kelentong dekat saya tak usahlah. InsyaAllah saya ingat yang kasar-kasar lah, yang kecil-kecil, yang terlampau anu tu saya pun lupa juga. Selama-lamanya. Iaitu apa dia? Tiada suatu yang wujud yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Hanya Allah sahaja yang berhak disembah. Tiada yang lainnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala yang wujud selama-lamanya, yang bersifat Maha Esa. Dan inilah yang dikatakan tauhid uluhiyah. Mentauhidkan ketuhanan yang terkandung di dalam makna kalimah la ilaha illallah. Di bawah kalimah tauhid ini jugalah terkandung makna aqaidul iman. Aqaidul iman. Dalam kalimah tauhid ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita baca la ilaha illallah, jangan baca Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Kalau kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia cara membaca dia. Kadang-kadang saya dengar la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita tahulah orang ni tak belajar ni. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Orang ni tak mengaji ni. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau nak bincang dia punya nahwu dia panjang-panjang tak payahlah. Pening lagi kepala nanti. Kalau yang dah biasa lainlah. La ilaha illallah itu Muhammadur Rasulullah itu termasuklah aqaidul iman. Di dalam dia aqaidul iman. Aqaidul iman. Apa dia aqaidul iman ini? Sehubungan dengan ini tauhid uluhiyah tertakluk di bawahnya tauhid apa? Tauhid al-asma dan tauhid as-sifat, iaitu dengan makna yang ijmali, iaitu yang mengiktikadkan dengan iktikad yang jazam bahawa Allah Azza wa Jalla ia adalah bersifat dengan sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci daripada sifat-sifat kekurangan, dan Allah bersendirian melakukan suatu perkara yang ada di alam ini tanpa bantuan daripada mana-mana jua pun. Itu dia. Ini sehubungan dengan ini tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah tertakluk juga di bawahnya tauhid al-asma dengan dan tauhid as-sifat, iaitu dengan makna yang ijmali, iaitu mengiktikadkan dengan jazam bahawa Allah itu bersifat dengan sifat kamalat.
dan maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Ini apa? Dalam kita apa? Ni apa ni? Tauhid uluhiyah ni, merangkumilah tauhid apa? Tauhid al-asma, tauhid as-sifat. Al-asma ni nama-nama Tuhan lah. Nama-nama Tuhan. Masuklah. Bila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di dalam dia tu ada mengandungi penuh sifat-sifat Allah. Kita mengaku bahawa Allah itu Tuhan yang asa. Kalau orang mengaji apa? Ni tauhid, dia tahulah apa dia di bawah itu banyaklah cabang-cabang dia. Cabang-cabang dia. Di sini ada mengaji tauhid tak? Ada kan? Selain daripada ni lah kitab apa? Ada tak? Ada. Yang ni dia tak cerita secara bab tu. Dia cerita secara ringkas yang ni. Ya. Ada kalau ada mengaji kitab yang ada khas untuk sifat 20. sifat 20. Sifat 20. Orang mengaji sifat 20, dia adalah baca bab tu. Panjang dia punya perbincangan dia. Apalah. Ini kita jadi Tuhan, sebab itulah kalau nak masuk Islam kena baca apa? Kena mengucap. Nak masuk Islam kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kena mengucap. Sebab ayat yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengandungi makna yang lengkap. Makna yang apa? Mengandungi makna yang menyeluruh. Itu dia. Kalau jangan kita kata aku mengaku Tuhan aku Allah, aku mengaku Nabi Muhammad itu Rasulullah, tak cukup. tak cukup. Dia kena asyhadu. Wa tu pun jangan tinggal. Kalau azan tak ada wa kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan? Ada wa ada azan. Engkau selalu azan. Ada tak? Tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada wa kan? Tapi dalam bab mengucap ni dia kena ada. Dia kena ada. Tak boleh tak ada. Tak boleh tak ada. Dia nak kena wa tu apa peranan wa? Ada peranan dia. Waw limutlaqil jam'i. Kalau orang kalau mengaji nahwu dia tahulah. Waw limutlaqil jam'i, untuk menghimpunkan dua-dua tu sekali. Nak dihimpunkan ayat ni dengan ayat yang satu lagi. Penyambung dia apa? Penyambung dia. Wa limutlaqil jam'i. Ada dia punya peranan dia. Azan pasal apa tak ada ustaz? Azan sebab dia nak mana? Azan dia nak putus-putus. Dia bukan nak bersambung-sambung. Pasal tu dia tak perlu wa. Dia. Ada juga orang azan wa asyhadu anna Muhammad. Ada. Tapi surau ni, masjid ni saya tak dengar lagi lah. Tempat lain lah. Masjid kecil, surau-surau kecil. Surau-surau kecil. Kalau masjid tak ada lah. Masjid ni orang yang dah pilihan. Dia, kalau surau-surau kecil tu, kampung-kampung tu, kadang-kadang ada juga. Sesak-sesak tak ada orang. Bilal tak datang. Sesak Bilal yang resmi selalu datang tu tak datang. Bukan resmi pun. Paruh resmi lah. Paruh resmi lah. Hari itu dia tak datang. Tengok tak ada orang. Pergilah azan. Dia pun pergi lah. Dia pun tak tahu. Lepas asyhadu an la ilaha illallah, habis tu wa asyhadu, dia ada wa. Dia biasa dia sebut apa? Mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak salahkan dia juga, dia pertama kali azan, sebelum dia tak pernah azan pun. Jangankan azan, tamat pun tak pernah. Adalah. Hari itu dah macam mana gaya hujan. Bilal pun tak datang, tengok-tengok. Sesak-sesak panggil. Salah. Tengok dia pun ada mengaji-mengaji sikit. Dia pun. Apalah. Azan tak ada wa. Tauhid al-asma, nama-nama Tuhan.
Nama-nama Tuhan. Oleh yang demikian sabit dalam Al-Quran As-Sunnah nama-nama Allah iaitu Asmaul Husna dan sifat-sifat kamalat yang tidak boleh diubah, ditukar ganti, dipindah, ditolak dan diingkari. Di mana perkara-perkara ini adalah menjadi asas tauhidul asma dan tauhid as-sifat yang tertakluk di bawahnya 3 perkara. Sifat-sifat Allah ni ialah secara ijmal ya. Allah ini bersifat dengan sifat-sifat yang kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Yang kita mengaji 20 tu sifat apa? Itu yang wajib diketahui. Sifat Tuhan ni banyak, tapi yang wajib diketahui 20. Itu dia. Tapi nak suruh bilang 20 pun budak-budak sekarang banyak yang tak tahu. Suruh hak bilang 20 pun dia tak tahu. Pusing dia. Dia. Sifat-sifat kesempurnaan. Semua sifat kesempurnaan tu milik Allah. Itu dia. Senang cakap dia. Semua sifat-sifat kesempurnaan itu adalah milik Allah. Allah itu maha suci daripada sifat-sifat kekurangan. Kekurangan tak ada. Kita saja yang banyak kekurangan. Kita ni tu selalu belagak lah. Kaya macam mana pun hang ada kekurangan. Hebat macam mana pun hang ada kekurangan. Mesti ada kekurangannya. Tak usah cakap lah. Kalau hang kaya macam mana pun hang ada kekurangan. Kalau hang kenuri, hang nak panggil cari orang juga. Kalau hang nak buat kenuri, hang kena apa? Kena minta bantuan orang lain juga. Nak masak, bukan halarat nak masak sendiri. Bukan halarat nak masak sendiri, kena cari apa? Kena cari catering. Tukang masak, kena cari. Dia bukan halarat nak masak seorang. Mana kekurangan lah tu. Sedangkan Allah, dia tak perlu bantuan. Dia tak perlu bantuan. Dia maha berkuasa, maha kaya dan segala sifat-sifat kekurangan tak ada. Dia buat dunia ni tak minta tolong pun. Dia minta apa? Dia buat dunia yang begini luas begini, tak minta tolong pada siapa pun. Tak minta tolong pada malaikat pun. Dia ada sifat apa? Yang kita selalu baca dalam Al-Quran tu. Dalam surah apa? Surah Haji, surah Yasin tu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kum fayakun. Dia ada sifat kum fayakun. Dia kata ada lah. Dia kata hang kau orang ni seminggu lagi mati. Seminggu mati. Tepat dah seminggu. Dia kata kalau hari apa orang ni mati? Tuhan kata mati ya. Dah Tuhan dah tuliskan dalam mana? Dalam Lauh Mahfuz siapa nama orang ni mati bila. Dia tak akan berubah ya. Tepat waktu dia. Tepat waktu dia. Israel takkan datang bukan waktu dia. Tepat. Tepat. Jadi Tuhan minta tolong Ustaz pada Israel nak cabut nyawa. Itu bukan Tuhan minta tolong. Tuhan bagi tugas. Kalau Tuhan tak ada Israel pun, kalau Tuhan nak bagi mati boleh mati. boleh mati. Tapi saja Tuhan nak mengajar manusia ni dalam mentadbir mesti ada apa? Mesti ada pegawai-pegawai yang ada ditugaskan. Tuhan ajar kita macam mana. Mentadbir dunia kena ada apa? Kena ada ini, bidang ni. Tuhan dah lantik dah. Bidang ni. Kalau Tuhan tak lantik pun boleh Tuhan tahu. Kalau tak ada malaikat apa? Yang tulis amal kebajikan ni. Malaikat apa? Raqib. Malaikat raqib. Tuhan tahu. Kita buat baik, kita buat jahat, Tuhan tahu. Tak ada malaikat apa? Satu lagi atid. Kalau tak ada malaikat tu pun Tuhan tahu. Kalau tak ada suratan amalan yang ditulis oleh 2 malaikat tu pun Tuhan tahu. Tapi saja nak bagi tugas. nak bagi tugas. Tidak malaikat tak ada tugas lah. Tidak malaikat duduk goyang kaki je. Goyang kaki pula. Duduk diam je. Tak boleh kita kata goyang kaki. Dia ada kaki, kita ada kaki. Wallahualam lah. Duduk diam je. Tak ini juga. Bagilah dia tugas. Manusia ada tugas dia.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan apa? Untuk menyembah aku, beribadat kepada aku. Adalah tugas. Jin dengan manusia ada tugas, malaikat adalah juga tugas. Takkan tak bagi tugas. Tapi malaikat ni jenis yang taat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia buat apa yang Tuhan suruh. Dia tak ingkar. Tak melawan. Manusia ni banyak melawan. Banyak melawan. Surat Tuhan suruh buat gini, dia tak buat. Kena as-salatu khairum minan naum. Dia tarik selimut lagi. Tarik, jaga-jaga tengok, oh, matahari dah terbit. As-salatu khairum minan naum. Duk dengar je apa? Ni, azan duk panggil. Mayang itu lebih baik daripada tidur. Oh, dia kata aku penat lah. Penat. Nak pasal apa? Adalah semalam tu bantai tidur pukul 9 baru bangun. Tu dia. Pasal penat. Pasal penat. Tu dia. Padahal manusia ni, manusia punya sifat, dia pandai melawan, pandai melawan. Malaikat tak? Malaikat Israel dia tak pernah lawan. Tepat je waktu dia, tak pernah ingkar dia. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila dah sampai ajal tu, tidak lambat, tak cepat, tak lambat, tepat. Tepat. Datang tepat je malaikat Israel datang. Bukan macam kita. Kadang-kadang janji pukul 8. Datang 8.30. Kadang-kadang janji pukul ni lewat. Kadang-kadang carilah alasan. Orang jenis suka lewat ni, kalau dia bertugas pun, dia memang suka lewat. Harus sudah kata apalah. Kita bagi waktu. Kita kata dia ni suka lambat, dah bagi awalkan sikit. Kita bagi lambatkan sikit, dia lagi lambat. Oh, kita kata dia ni jenis kalau pukul 9 tak boleh dah. Dia biasa pukul 9.30. Kita letak pukul 9.30. Dia akan pergi pukul 10. Dia dah biasa lambat. Ada orang jenis tu. Hang tu usah pusing macam mana dia mesti lambat ya. Ada. Malaikat Israel dia tak lambat. Dia tak cepat, dia tak lambat, tepat. Ya, tepat. Dia tak tersilap. Tak tersilap. Baiklah. Tertakluk pada bawah ini 3 perkara, iaitu membersihkan Allah daripada sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk, dan dari apa jua sifat yang membawa kepada sifat kekurangan. Firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Membersihkan Allah daripada menyerupai sifat-sifat makhluk dan sifat-sifat yang membawa kepada kekurangan. Mana dia Tuhan ini tak sama dengan makhluk, dengan bahasa ringkas dia. Tak sama dengan makhluk, tidak ada kekurangan pun. Yang banyak kekurangan ni makhluk. Makhluk ni sentiasa kekurangan. Tak ada makhluk yang kamal. Nama boleh buah nama kamal. Tapi tak ada. Nama bolehlah bubuh nama kamal. Tapi tak sempurna pun. Dia. Allah saja yang mempunyai sifat kamalat. Sifat kamalat kesempurnaan ni. Kita sentiasa banyak kekurangan. Terus ada hebat macam mana pun sentiasa ada kekurangan. Tuhan itu tak ada kekurangan. Kita kena nafikan Allah ini mempunyai sifat kekurangan. Laisa kamitslihi syai', Tuhan kata dalam Al-Quran. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengan dia. Allah ini tidak ada yang dapat dibandingkan. Nak dapat tak ada perbandingan, tak ada bandingan. Macam ini bukan, macam ini bukan, macam itu bukan, macam semua bukan. Terus ada fikirlah. terus ada fikir macam ni ikut Tuhan bukan, macam ni ikut Tuhan bukan. Ada yang paling payah kita nak faham. Satu lagi. Tuhan itu bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah, bukan di tepi, bukan di bawah. So, kalau macam mana nak nampak Tuhan, Ustaz? Kalau nampak Tuhan, tentu Tuhan di depan. Kalau kita tengok macam ni mana Tuhan di sebelah sini kanan. Kalau kita pusing sini, kita kata mana dia Tuhan di sebelah kiri.
Habis kita ada mengaji sifat ni, mengaji tauhid, dia kata Tuhan itu tidak bertempat. Di atas bukan, di bawah bukan, di bawah semua bukan. Jadi jawapannya macam mana? Tapi kita akan lihat Tuhan. kita tetap akan melihat Tuhan di hari kiamat nanti. Ila rabbiha nazirah. Ada ayat. Wujuhu yawma idzin nazirah. Ila rabbiha nazirah. Ada ayat mengatakan gitu. Kita nampak Tuhan. Macam mana cara nampak Tuhan? Kaifiat dia majhul. Kaifiat dia majhul. Kita tak perlu fikirlah yang tu. Kalau fikir sampai bila pun tak akan dapat jawapan dia. Kalau kita nak fikir sampai bila pun tak dapat jawapan dia. Cukuplah kita percaya kita akan lihat Tuhan. Macam mana cara kita lihat? Wallahu alam. Kaifiat dia majhul. Kaifiat dia majhul. Kalau kita nak fikir sampai bila pun tak akan dapat nak fikir. Itu dia. Jadi sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Sifat Allah ni tidak ada yang sebandingnya. Nama tu mungkin ada sama. Tuhan sifat ada kudrat, ada kuasa. Kita pun ada kuasa. Yang bertuah agung pun ada kuasa. Kita kata yang tuah agung pun ada kuasa. Menteri besar pun ada kuasa. Tapi berapa hari sangat kuasa dia. Itu dia. Hak mana sangat kuasa dia. Kalau apa? Kalau yang tuah agung hak Malaysia ya. Hak Malaysia ya. Kuasa dia. Allah ni seluruh dunia di atas di langit semua bawah kuasaan Allah. Itu dia. Walaupun tapi nama dia sama, tapi tak sama. Nama saja sama. Kuasa kita kata Allah tak, Tuhan ada kuasa. Manusia pun ada kuasa tak? Memanglah manusia tu ada kuasa, tapi tak sama. Tuhan melihat, kita pun melihat. Kita pun ada sifat basar, melihat. Tapi dekat mana sangat penglihatan kita? Sifat basar Allah Ta'ala tu melihat dengan tidak ada yang terlindung pun. Ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf. Kalau yang mengaji apa ni ada? Kita tauhid ada ta'alluq inkishaf. Yang menyeluruh. Tak ada. Kita ni kat mana sangat yang kita boleh nampak pun. Lama-lama lagi dah tua. Makin tua makin kabur. Makin kabur. Dah dekat dah tua lagi kabur. Tanya, hang ni siapa? Dah tua. Tanya, kita datang pergi jumpa dia. Hang siapa? Itu dia. Siapa? Mata dah kabur. Dia tak boleh tak nampak dah. Hang siapa? Kadang-kadang anak dia lama tak jumpa, anak bersekali-sekali balik dia aja. Hang siapa? Anak dia boleh tak kenal dah. Anak dia boleh tak kenal. Hang siapa? Abang kita barulah anak dia sajalah nak test dia. Anak tu sengaja nak test dia. Ayah ni nampak kan lagi tak kan? Sampai tu, hang siapa? Begitu lama-lama baru hang baru berpeluk. Tu dia. Saja anak dia pun saja nak nakal juga nak test ayah. Dia. Itulah sifat manusia, penglihatan manusia. Makin lama kabur tak. Pasal dibantu oleh cermin mata. Masa muda-muda lu tak payah bantuan ni. Baca buku dalam kelambu pun boleh baca. Baca buku dalam kelambu boleh baca. Lampu di luar. Lampu di luar. Kalau nak masuk lampu dalam kelambu, bakar lampu. Masa tu mana ada apa? Mana ada listrik di kampung. Tapi boleh baca buku dalam kelambu. Boleh. Tak pakai kelambu tak boleh lah di kampung. Apa Tang nyamuk banyak. Berkeliaran. Dia. Tapi boleh baca buku. Nak periksa esok, payah nak baca dalam kelambu boleh. Boleh baca. Nampak? Sekarang ni kalau masuk dalam tu pakai lampu dua, nak kena bantu lagi dengan mana dia? Kita ni makin berubah. Manusia ni berubah. Penglihatan kita ni berubah. Yang tak berubah siapa dia? Allah saja yang tak
Tak berubah. Allah tak akan berubah. Sampai bila-bila pun macam itulah dia tak berubah. Kita ni berubah. Makin lama dah tua-tua, makin lama makin uzur. Dulu bukan main hebat. Bila dah tua tengok Allah. Tengok kadang-kadang tengok naik kesian. Dulu dia hebat. Dah tua tengok kesian. Dah. Termasuklah saya pun. Termasuklah. Including bukan excluding. Itu dia. Ada. Tuhan tu ada apa itu? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada lagi surah yang lain lagi dalam suratul Ikhlas, dan tidak ada siapa pun yang setara dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang setara dengan Allah. Terus duk carilah perbandingan, tak ada. Kita duk baca surah apa? Surah ni Al-Ikhlas ni selalu kita baca. Surah tu banyak mengandungi sifat tauhid. Tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Banyak itu mengandungi tauhid, sifat Allah. Sebab tu orang selalu baca surah tu. Kalau apa-apa pun jarang miss lah surah tu. Kalau tahlil apa ada ayat tu kena dengan tauhid, mentauhidkan Allah. Sebab tu qul huwallah tu masa dia punya apa kelebihan dia. Ayat seterusnya. La tadribu lillahil amsal, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah, kerana sesungguhnya Allah mengetahui setakat mana buruknya syirik kamu, sedang kamu tidak mengetahui. Sudah. La tadribu lillahil amsal. Fala tadribu lillahil amsal. Tengok dah. Apa dia tak nampak? Tu sebab apa? Sebab mata tak nampak lah tu. Allah sebut terlupa dah sebut fa. Belah ada huruf fa depan dia tu. Fala tadribu lillahil amsal. Bila tengok terjemahan dia baru kata, oh ada fa. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka tu fa tu mana maka. Fa tu mana maka. Tak apalah. Fala tadribu lillahil amsal. Maka janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah. Innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Kerana Allah maha mengetahui. Allah mengetahui dekat yang mana buruknya syirik kamu, sedang kamu tidak mengetahui. Kamu tak tahu syirik kamu. Yang kamu lakukan syirik itu kadang-kadang kita tak tahu. Kita tak tahu. Tapi Allah tahu. Allah tahu. Kadang kita beribadat bukan kerana Allah. Allah tahu. Dosa ada apa? Dosa ada tipu lah. dosa ada tipu. Hang dah melakukan syirik tadi. Hang sembahyang tadi bukan kerana aku. Hang sembahyang kerana kawan hang datang. Kalau kawan hang tak datang, hang pun tak sembahyang. Jadi Tuhan tahu. Tuhan tahu hang ada tipu lah. Dosa ada tipu. Sesungguhnya Allah mengetahui setakat mana buruknya syirik kamu. Setakat mana buruk standard darjat kamu punya syirik ni Tuhan tahu. Banyak ke sikit ke tahu. Sedang kamu tidak mengetahui. Sedangkan kamu sendiri pun tak sedar kamu melakukan syirik. Sedangkan kamu sendiri pun tak sedar yang kamu melakukan syirik. Kadang-kadang kita pergi jumpa kubur keramat. Apa pula salah Ustaz? Kita bukannya sembah berhala. Kita pergi minta kubur keramat. Kita kata kubur tu, orang kata kubur keramat, boleh minta. Banyak dulu orang buat macam tu, jumpa kubur keramat. Sekarang ni dah banyak dah perbuatan tu tak buat dah. Itu dia. Di sini pun ada. Ada tak? Ada tak? Di mana? Aduh, situ ada. Yalah. Saya dengar cerita ya. Masa saya datang ni dah tak ada dah. Ada juga. Keramat dia pergi minta situ, minta. Di tempat-tempat lain pun ada. Bukan sini je. Aku bukan sini. Yang ni orang alim. Keramat. Orang kata dia keramat. Pakat pi lah.
minta aja kubur keramat orang dulu. Orang dulu. Dia. Kemudian kita cukuplah setakat tu. Kita sampai habis hak nombor 2, habis hak nombor 1. Akan datang ni hak nombor 2. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratul ardha bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.